Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd, ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang berbahagia Tuan Imam, pengerusi jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu thalathah fa zulmun la yatrukuhu Allah wa zulmun yughfar wa zulmun la yughfar. Fa amma az-zulmu alladhi la yughfar fa syirk la yaghfiruhu Allah wa amma zulmul ladzi yughfar fa zulmul abdi fi ma bainahu wa baina rabbi wa amma alladzi la yatruk fa qassullahi ba'duhum min ba'd, atau kama qala. Hadis riwayat At-Tayalisi, Al-Bazzar, Qatadah, dan hadis ini isnad dia sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita menyambung pengajian kita menggunakan kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id, dalam kita masih membahaskan cerita tentang kezaliman, maka kita bawa hadis daripada Anas bin Malik ini. Nabi SAW kata, az-zulmu salasah. Nabi kata zalim ni ada 3 jenis. Yang kata kezaliman yang duk jadi atas muka bumi ni ada 3. Nabi kata fazulmu la yatrukuhu Allah. Yang pertama, zalim yang kalau buat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan biar, Allah tidak akan tinggalkan begitu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas. Satu, balas bila? Balas di dunia lagi, sama ada di dunia ataupun Allah extend pi ke akhirat lagi teruk. Nak bagi tahu kata apa? Zalim yang pertama ni la yatrukuhu Allah, sekali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan biar macam tu saja. Wa zulmun, kata Nabi, zalim yang kedua ni yughfar, diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat dia minta ampun pada Allah. Zalim hak nombor 2 ni, kalau dia buat kemudian dia sedar diri kata dia buat silap atas kezaliman yang dia buat tu, maka dia minta ampun pada Allah, yughfar, dia akan diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zulmun la yughfar, yang ketiga kata Nabi SAW, kezaliman hak jenis ketiga ini sekali-kali dia tidak akan diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 jenis ni tuan-tuan. Nabi kata fa amma zulmul ladzi la yughfar. Nabi start dengan zalim, cerita zalim yang Tuhan tidak akan ampun. Maka ada pun zalim yang sekali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala la yughfar, Tuhan tidak akan ampun. Fasyirk, iaitu syirik kepada Allah, itu zalim. Zalim ni ulama kata hak nombor 1 sekali, dahsyat sekali, ialah dia mensyirikkan Allah. Itu zalim. Pasal apa? Pasal dia zalim yang melibatkan hak Allah.
Zalim sama-sama manusia ni pun teruk, tapi zalim dengan merampas hak Allah itu lebih teruk. Kita rampas hak orang, kita rampas hak manusia, kita rampas hak siapa-siapa atas muka bumi ni, itu pun sudah cukup jahat dah tu. Tapi kita merampas hak Allah. Apa dia hak Allah? Tuhan, dia Allah, dia Tuhan. Hang rampas hak apa? Hak ibadat pada dia, hak tunduk patuh pada dia, hang mensyirikkan dia. Fasyirku, syirik itu zalim besar. Yang ni satu, Nabi kata la yughfar, yakni la yaghfiruhullah, sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampun. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma zulmul ladzi yughfar, maka adapun zalim yang Allah Subhanahu wa taala akan ampun kepada orang yang minta ampun dan dia nak ampun hamba tu. Fazulmul abdi fima bainahu wa baina rabbih, iaitu zalim yang dibuat di antara dia dan Tuhan. Apa dia? Dia mencuri. Apa? Dia buat dosa zina. Apa lagi? Dia buat dosa yang melibatkan dia dengan Allah. Arak Tuhan tak bagi minum, dia pergi minum. Itu dosa dia dengan Allah. Allah mengharamkan dia untuk dia meninggalkan sembahyang, dia tinggal sembahyang. Itu dosa dia dengan Allah. Fima bainahu wa baina rabbih, dosa yang terikat di antara dia dengan Allah ni, tak melibatkan orang lain. Dia dengan Allah aja. Maka dosa dia dengan Allah itu Allah boleh ampun, dengan syarat dia minta ampun pada Allah. Itu zalim juga, zalim yang Tuhan boleh ampun. Ni dosa yang kita duk buat ni cukup banyak tuan-tuan. Sebelum mata nak pejam, sebelum nak jemput Allah, minta ampun pada Allah. Allah ampun. Allah ampun ni banyak mana? Sebanyak-banyak dosa hamba buat, kalau dia minta ampun, Tuhan boleh ampun semua. Itu nama kezaliman yang yughfar, yang Tuhan boleh ampun. Yang kedua. Yang ketiga ni yang dahsyat juga ni, Nabi kata wa amma zulmul ladhi wa amma alladhi la yutrak, dan adapun kezaliman yang kalau dibuat oleh seorang hamba Allah di atas muka bumi ni, yang Allah tidak akan biar macam tu saja. Allah takkan lepas dia. La yutrak tu maksud dia Allah tidak akan lepas dia. Faqassullah, Allah akan qisas, Allah akan balas ba'duhum min ba'd, iaitu zalim sesama kita manusia, sama-sama manusia. Tuhan takkan biar. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Orang yang zalim, dia buat satu zalim pada orang, orang yang dizalimi minta pada Allah, tidak ada hijab doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak hijab. Ittaquz zulma, kata Nabi, takutlah dengan kezaliman ni, takutlah buat naya orang, takutlah ambil hak orang, takutlah rampas hak yang patut sampai kepada orang-orang tertentu. Takutlah kezaliman ni. Fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Nabi kata sesungguhnya zalim ini esok di akhirat, esok dia akan jadi kegelapan di hari akhirat. Jadi zalim hak nombor 3 ni, zalim sama-sama manusia. Tuan-tuan fikir duduk, kita baca dah hadis hari tu ni, cerita apa? Nabi kata apa? Falyatahallalhu, pi minta halal, pi minta maaf, pi minta, pi bagi balik apa yang kita dah ambil. Kalau benda tu benda yang bentuk material, pi bagi balik. Hak kita rampas bentuk yang boleh pegang, yang kita boleh pulangkan balik, kena bagi. Hak benda yang dah diguna habis, dah tak ada dah, kena pi minta halal. Kalau tak, kena ganti. Hak benda yang melibatkan maruah, harga diri dan sebagainya, kena pi bersihkan nama dia. Pasal apa? Pasal pi di akhirat esok la yutrak, dia tidak akan dilepaskan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan balas semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu intro kita berkaitan zalim yang duk jadi atas muka bumi ni. Nah, baik, kita nak baca kitab kita ni tuan-tuan, kita terus menggunakan kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id. Ini baik, muka surat 192 dalam kurungan itu, dan kata qil, pertengahan kitab, pertengahan muka surat tuan-tuan, dan kata qil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fidarani, amin. Tak kala dinaik
Umar bin Abdul Aziz akan kerajaannya. Pertama-tama ia mengambil kembalikan segala mazalim, maka bersegera ia isi rumahnya kepada mak mudanya, adalah ia memuliakan dia dan meminta mereka itu akan dia bahawa meninggalkan dia. Maka katanya baginya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka tak kala diqabatkan dia berjalan oleh segala sahabatnya demikian jalan itu, maka tak kala sampailah pekerjaan itu kepada Muawiyah, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan, dihelanya ke kanan dan ke kiri. Demi Allah, jikalau ada pada masa dalam umurku, nescaya aku kembalikan kepada yang demikian jalan yang dijalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Tuan-tuan, baca tu tak tahu apa cerita. Nak bagi faham, saya bagi hak umum dulu sebelum kita baca satu-satu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah Islam, bila dia diangkat menjadi khalifah, maka tindakan yang pertama, mana-mana kezaliman hak duk jadi atas muka bumi ni di bawah pemerintahan dia akan diselesaikan. Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah, tindakan dia hak nombor satu sekali apa dia? Ada orang yang rampas tanah orang, bagi balik. Mana-mana perbicaraan kes di mahkamah yang tak selesai, aku mau selesai. Mana-mana orang yang pernah kena naya dengan orang kaya, contohnya dia kaya, dia naya orang miskin, dia kena bagi hak kepada orang miskin. Mana-mana orang yang sebelum ni dia bunuh orang, tapi dia terlepas kerana dia ada kedudukan, oleh kerana aku dah diangkat menjadi pemimpin, jadi khalifah, dia yang bunuh mesti selesaikan hukum pada dia. Itu nama dia memulangkan hak atas kezaliman yang duk jadi ni. Maka dia kata dalam kitab ni, dia kata tak kala dinaik oleh Umar bin Abdul Aziz akan kerajaannya, pertama-tama sekali dia mengambil kembalikan segala mazalim. Dia selesai hak ni dulu. Hak curi terlepas 5 tahun dah, bagi selesai bang. Mau bersih bang, ni mau tak mau. Hak pegang jawatan ada tak kena apa semua ni, yang patut-patut hang kena lepas jawatan, kena lepas. Pasal apa? Pasal melibatkan ni integriti, bahasa Allah ni integriti, dia tak mau. Baik, maka tindakan dia yang pertama ialah dia selesaikan ini semua. Maka bersegera ia isi rumahnya kepada mak mudanya, adik-beradik dia, keluarga dia. Dia pergi jumpa kita lah tentang mak muda ni, mak menakan. Umar bin Abdul Aziz dia dah mak menakan hak senior lah, hak tua, maklum lah lebih kurang macam tu, yang dihormati, yang kalau dia bercakap anak menakan semua dengar. Macam kita lah tuan-tuan, kita ni ada mak kita, ayah kita ni ada adik-beradik 5-6 orang kan. Pak Long kita tu dia orang berpengaruh, dia ustaz ke, dia qadi ke, dia apa ke, dia kalau cakap orang respect. Maka nak cerita dia, bila Umar bin Abdul Aziz ni diangkat menjadi khalifah, maka isi rumah dia, dia pakat pi jumpa ni mak menakan hak paling disegani ni, pi jumpa mak muda dia ni, adalah ia memuliakan dia. So orang respect pada dia dan meminta mereka itu akan dia bahawa meninggalkan dia. Dia suruh pi nasihatkan Umar bin Abdul Aziz ni supaya tinggal jawatan ni. Pasal apa? Pasal amanah ni berat. Kita tuan-tuan nak menakan nak jadi ketua menteri, pihak lepaslah jawatan, tak payahlah. Oi kawan tunggu lama kan, hidup suruh pelepas jawatan ni bukan cerita lah. Umar bin Abdul Aziz ni dikelilingi oleh keluarga yang apa? Keluarga yang soleh ni. Maka tak heran tuan-tuan, khalifah yang macam ni ketika dia memimpin dengan zuhud dia,
rakyat dia makmur. Kerana apa? Kerana keluarga dia sendiri tu keluarga yang baik, keluarga yang boleh menjadi contoh pada orang lain. Mereka boleh pi bagi pandangan dekat dia. Mereka kata, Umar, lepaslah jawatan ni, menyesal saya lagi. Pasal mereka faham hadis Nabi. Yang Nabi kata apa? Dalam hadis yang lain Nabi kata, yang kata jawatan ni, yang kata kepimpinan ni, jangan minta. Kerana awaluhu malamah, Nabi kata dalam hadis, mula-mula orang yang dapat jawatan ni, dia dicela, dia dikeji, dia dicaci maki. Siapa caci dia? Musuh dia. Siapa hari ni dalam dunia kalau angkat jawatan, angkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke, sebagai Ketua Menteri ke, semua 100% orang semua puji dia? Ada? Tak ada. Kalau kita bagus macam mana pun, awaluhu malamah, orang akan cari sisi negatif, dia panggil benda yang tak kena kat kita. Dia kata, apalah dia ni pergi jadi Perdana Menteri, dia ni pergi jadi Menteri besar, dia ni bukan tak tahu, dia ni dah cerita. Nampak tak? Malamah, orang nak caci tu nombor satu lah. Wa ausatuhu atau wa ausatuha, kata Nabi SAW, kepimpinan ni di pertengahan dia nadamah, penyesalan. Penyesalan apa tuan-tuan? Penyesalan kerana berat. Antara jadi kerajaan dengan jadi pembangkang, mana relax? Pembangkang lah. Relax lagu mana? Bangkang aja. Kerajaan, nak kena fikir macam mana nak generate duit, macam mana nak meningkat ekonomi, macam mana nak selesai kemiskinan, macam mana, kepala pening. Kita duduk belah bangkang ni, tunggu esok, aku tunggu sidang parlimen je, aku ada banyak ni, dah ada 20. Time dia pegang jawatan, dia tak terfikir pun 20 tu. Tak nampak dah tuan? Bila dia tak pegang dah jawatan, dia duduk di platform pembangkang, dia mula dia fikir ada 20 benda aku nak bawa esok dalam parlimen. Nampak? Bukan senang. Yang kata jawatan ni bukan senang. Dalam kita duk pegang jawatan tu, nadamah, dia nanti mai 1001 penyesalan. Bagi orang yang ada iman dan taqwa. Bagi orang tak ada iman, dia seronok dengan jawatan tu. Bagi orang yang ada iman, dia kata bukan senang jawatan ni, tuan-tuan. Wa akhiruha, kata Nabi SAW, di akhir jawatan esok, di akhirat esok ni, di akhir esok, khizyun yaumal qiyamah, penyesalan, kehinaan di depan Allah di hari akhirat esok. Yang tu lebih dahsyat lagi. Umar bin Abdul Aziz, adik-beradik dia semua dia faham benda ni. Kerana apa? Kerana kepimpinan bukan benda yang diminta-minta. Maka heran kita kalau orang yang minta kepimpinan. Ni minta nak jawatan, cukup dah sokongan, ada suara majority, kan? Tak tahu bukan negara kita lah, di Zimbabwe sana, no. Minta ni tuan-tuan, ya Allah tuan-tuan, saya tak tahulah. Kita hak mengaji agama, kita duk baca kitab tuan-tuan, kita rasa tak tahulah, kita duk baca hadis-hadis Nabi ni, tak kenal langsung lagu hak syarak ajak ni, jenis duk pergi minta nenak jawatan tu. Tuan-tuan, kita baca dah hadis dulu. Jawatan ni kalau diberi dalam keadaan kita meminta, Allah lepaskan jawatan tu dekat kita dan kita settle sendiri urusan kita. Tapi kalau kita terima dengan penuh keinsafan, wal insaf, kita baca dah, dengan penuh rasa tawaduk, dengan penuh rasa rendah diri, dengan penuh rasa susah hati, tapi aku terima juga dengan hati yang berat, Allah akan bantu. Itu cerita dah. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Maka Umar bin Abdul Aziz, dia meminta dia tinggalkan. Maka katanya baginya, maka kata Umar bin Abdul Aziz kepada menakan dia ni, dia kata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, yakni Nabi memimpin. Nabi memimpin, dan perjalanan kepimpinan Nabi itu dipanggil zaman nubuwah. Cantik. Semua dengan panduan wahyu, semua dengan dengan wahyu, apa semua ni cantik. Dia panggil zaman nubuwah, zaman kenabian. Okey.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan kepimpinan dia, maka tak kala diqabatkan dia ketika sampai masa Nabi diwafatkan, berjalan oleh segala sahabatnya. Maka diambil oleh Sayyidina Abu Bakar, habis tu ambil oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, kemudian ambil oleh Sayyidina Uthman, kemudian Ali, kemudian Muawiyah, apa semua tu terus. Baik, diambil oleh sahabat ni. Demikian jalan itu, yakni jalan kenabian itu. Maka tak kala sampailah pekerjaan itu kepada Muawiyah. So sebelum sejarah kita baca tuan-tuan, start daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab dibunuh, itu start kacau dah, yang kata berkecamuk urusan orang Islam ni jadi tak tentu hala. Sayyidina Uthman bin Affan naik dalam keadaan dia nak settle banyak benda. Pasal apa? Pasal ada pelampau dalam masyarakat. Mai zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mai lagi kacau lagi. Pasal apa? Pasal Uthman dibunuh, Ali naik dalam keadaan masyarakat Islam berserabut, kacau dalam masyarakat ni. Sayyidina Ali ambil tempoh masa yang agak panjang pun dia jadi bunyi. Pasal apa? Dia kata Ali buat relax pun. Pasal apa? Kes mahkamah ni delay. Dia beradik dia apa? Ada sangkut paut dengan kroni ni. Depa ni lah bunuh Uthman. Nampak tuan, jarum tu dah ada dalam masyarakat. Mesti ada kaitan dengan Ali. Sebab tu dia nak jadi khalifah. Dia ni lah yang salah hantar orang ke apa, cakap-cakap dalam masyarakat. Tuan-tuan, panjang kalau nak cerita hak tu. Cerita yang kata kepimpinan tu dah mula ada gangguan. Mai pula kata Umar bin Abdul Aziz, maka sampai pekerjaan itu kepada Muawiyah. Mai pada zaman Muawiyah, dia helanya ke kanan dan ke kiri. Dia nak mentadbir dalam keadaan apa tuan-tuan? Ada cerita panjang sebelum tu, dengan peperangan Siffin, dengan peperangan Jamal, dengan kelompok Ali, dengan kelompok Aisyah, dengan kelompok Muawiyah. Yang tu tak settle tuan-tuan. Dia continuously dia bersambung sampailah Muawiyah diangkat menjadi khalifah tu tuan-tuan. Dia jadi pecahan umat Islam ni, pecah cukup banyak lah. Dihelanya kepimpinan dia ke kanan dan ke kiri macam tu. Demi Allah, kata Umar bin Abdul Aziz, jikalau ada pada masa di dalam umurku, kalaulah sampai masa aku diangkat oleh orang Islam untuk menjadi pemimpin, nescaya aku kembalikan kepada demikian jalan yang dijalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, yakni hak awal, hak tenang tu. Zaman yang kacau juga, zaman Sayyidina Umar, zaman sebelum tu Sayyidina Abu Bakar, kacau juga. Tapi zaman tu zaman masih lagi dekat dengan zaman Nabi. Dia kata, aku nak balik kepada zaman tu. Maka berkatalah mak mudanya, yakni mak menekan dia ni, wahai anak saudaraku, bahawasanya aku takut atas kamu daripada mereka itu suatu hari yang payah. Dia kata, mak menekan ni kata kat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dia kata, maklum nak abang kahang lah, guna bahasa maklum boleh faham no? Kan? Kata maklum nak abang, maklum takut satu je, esok takut mereka ni runtun kaki hang di mahsyar itu. Itu maksud dia. Nak menekan ni pun tuan-tuan solehah, nak menekan, nak angkat sumpah jadi menteri, jadi Perdana Menteri, jadi khalifah tuan-tuan, Amirul Mukminin, nak angkat jawatan tuan-tuan. Mak menekan kata apa? Aku takut satu je nak abang hang Umar, oi, aku takut hang jadi susah dengan masyarakat ni semua. Pada bila? Pada hari payah esok. Begitu. Maka katanya, kata Umar bin Abdul Aziz, tiap-tiap hari yang aku takut akan dia yang lain daripada hari akhirat, maka tiada cita aku akan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud dia? Dia kata, makcik maklum, kalau ada hari yang aku takut hari itu selain daripada hari akhirat, hari akhirat tentu takut lah. Kalau ada hari selepas ni, selepas aku pegang jawatan ni, hari-hari berikut tu semua hari yang aku takut, maklum cik nak bang,
insya-Allah dengan izin Allah, hari-hari yang cik duk lalu tu, cik tak teringin langsung hari tu. Apa maksud tuan-tuan? Bukan masa aku nak generate duit, bukan masa aku nak timba kekayaan, bukan masa aku nak bersenang dengan jawatan. Demi Allah, aku tak mau hari tu. Maksud dia tuan-tuan, ulama-ulama kata Umar bin Abdul Aziz melalui hari-hari dalam kepimpinan khalifah dia dalam keadaan dia takut pada Allah dan dia tak teringin hari itu untuk kesenangan dia. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sebulan, 2 bulan, 10 bulan, 15 bulan, 22 bulan. 22 bulan faham? 30 bulan, cukup 5 tahun. Dalam bahasa mudah, aku duk lalu hari-hari itu, tiap-tiap hari itu aku tak teringin. Tak teringin apa? Tak teringin nak buat senang dengan hari itu. Nak senang dengan duit, nak senang dengan jawatan. Bukan dia. Kalau nak senang, aku tak terima jawatan ni, aku pergi kerja benda lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini prinsip Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baik, kata Wahab ibnu Munabbih, apabila cita raja dengan jaur, dengan zalim, dengan tak elok, apabila satu orang raja mula lintas dalam hati dia nak buat benda tak elok, bila seorang pemimpin dia terlintahlah hati dia nak buat benda tak elok, bila seorang menteri dia terlintahlah hati dia nak buat benda tak elok, bila satu orang raja ni terlintahlah hati dia nak buat benda yang tak elok, atau amalkan dengan dia, atau dia pergi buat benda tak elok tu, masukkan Allah akan kekurangan pada ahli mamlakahnya di dalam pekannya dan pada zuruknya, tanam-tanaman dalam negeri dia, dan air susunya, yakni binatang ternak yang menghasilkan susu, semua Allah Ta'ala masuk apa? Masukkan kekurangan, tidak berkat. Saya ulang balik, kata Wahab ibnu Munabbih, apabila satu orang raja, pemimpin, dia terlintas dalam hati dia, ataupun dia buat benda yang tak elok, dia terlintaslah hati dia, aku nak balas duit 20 juta, terlintas, takkan tak boleh kot sebanyak pegang jawatan ni. Apa nak heran tuan-tuan, ada orang pegang jawatan boleh jana duit sampai juta-juta duit, sampai bilion duit. Baik, dengar apa kata ulama ni. Kalau satu orang pemimpin terlintas dalam hati nak buat benda ni, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tarik keberkatan dan Allah buat masuk segala benda kekurangan ke dalam pekan-pekan, bandak-bandak dalam negeri wilayah dia, dan pada tanam-tanaman dia, dan pada air susu dalam binatang ternak dia, dan pada tiap-tiap sesuatu serba tak jadi. Ekonomi tak boleh naik, tanam apa pun tak mau nak jadi, binatang ternak tak menghasilkan susu yang cukup. Baik, dan apabila cita dia dengan kebajikan dan adil, atau diamalkan dengan dia, kalau satu orang raja pemimpin ni dia dalam hati dia nak buat keadilan, nak tegakkan keadilan, nak buat benda yang elok, tak terlintas langsung benda yang tak baik, maka memasukkan Allah akan barakah pada segala ahli mamlakahnya. Sekali dia ada evidence, ada bukti, dia akan tunjuk lagi. Zaman dulu, satu ekor sapi, satu ekor binatang ternak, satu ekor unta boleh diperah susu dia lebih banyak sekok ni daripada 30 ekor yang lain di tempat lain. Bila dikaji pasal apa? Pasal raja dia adil. Wali Allah. Yang kata karamah ni Tuhan tunjuk sampai macam tu tuan, pemimpin ni dia adil sampai binatang ternak pun pergi jadi subuk macam tu. Binatang ternak keluar susu banyak, tanam-tanaman serba menjadi macam tu. Baik, demikian pula dia kata Walid anak Hisham, bahawasanya rakyat itu binasa ia dengan sebab binasa walinya, yakni pemimpin dia. Rakyat ni binasa dengan sebab binasa pemimpin, yakni yang memerintahkan dia, dan baik mereka itu dengan baik dia. Kata Walid ibnu Hisham, dia kata apa? Dia kata rakyat ni dia nak elok, pemimpin elok.
Dia nak karut, hak atas karut. Orang duk heran curi banyak, pasal apa banyak nak curi ni? Tuan-tuan, dalam Islam dia ajak sebagai seorang pemimpin Islam, dia nombor satu, dia kena muhasabah diri dia. Kena muhasabah diri dia. Kalau dia bersih elok, dia adil, itu ujian Allah untuk dia. Tapi kalau di bawah duk jadi karut ni, kecurian, rompakan, pembunuhan apa semua, sedang dia tahu diri dia macam mana, dia pun sendiri duk balas kiri kanan apa semua, dia pun duk buat zalim, dia pun buat benda tak kena. Tuan-tuan ingat, ulama pun sebut punca hak jadi tak elok yang bawah kadang-kadang disebabkan atas. Pasal itu tuan-tuan, sebab itu di zaman Nabi SAW, zaman yang paling bersih, paling cantik, komplit. Hatta kalau satu orang itu berzina, dia berzina, tuan-tuan, punya dahsyat zaman Nabi. Orang yang berzina, dia akan mengaku depan Nabi SAW. Dia mengaku kat Nabi. Dalam hadis kata apa? Bila dia kata, ya Rasulullah, aku telah berzina, Nabi beralih pergi ke lain. Nabi tak mau dengar. Dia kata lagi sekali, aku dah berzina, Nabi tak mau dengar. Sebab ada panjang bahasan dia tu, tapi kita nak bagi tahu kata apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok, tak ada di sana aku ada kena mata-mata pergi tengok ke siapa buat zina apa semua. Tuan-tuan, zaman yang kalau pemimpin bersih tuan-tuan, hak bawah buat dosa dia tak boleh tidur. Zaman kalau dia atas ni cantik elok tuan-tuan, yang bawah ni buat benda tak betul, selepas 4 hari, selepas 5 hari, dia boleh je simpan cerita zina dia tu, dia boleh simpan, siapa pun tak tahu. Tapi dia tak boleh. Pasal apa? Pasal masa tu dipimpin oleh kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, zaman bersih. Jadi tuan-tuan, ini kata Walid ibn Hisham, binasa rakyat itu kerana walinya, pemimpinnya, baik mereka itu kerana dengan baiknya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang malik, seorang raja daripada beberapa muluk, keluar berjalan ia di dalam bawah kerajaannya, menyembunyikan diri dia, dia menyamak raja ni. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma cerita asar daripada sahabat ni, dia kata apa? Satu zaman tu ada satu orang raja, dia keluar berjalan dalam masyarakat dia dalam keadaan orang tak kenal kata dia raja. Dia menyembunyikan diri dia. Maka berhentilah dia di atas seorang laki-laki. Satu hari dalam perjalanan dia tu, dia jumpa satu orang laki-laki ni. Ada baginya lembu perahan. Rakyat dia lah laki-laki ni, tapi kawan ni tak tahu kata dia raja. Dia tengok laki-laki ni, dia tengok dia ni ada belah lembu perahan ni, dan perah satu lembu itu akan sebagai perah 30 lembu perahan yang lain. Dahsyatnya laki-laki hak belah lembu ni, lembu dia hak sekok tu, dia boleh perah susu yang dihasilkan oleh lembu tu, kuantiti dia lebih daripada 30 ekor lembu hak lain. Baik, apa jadi? Maka takjub demikian, yakni malik itu, raja tu berasa, oi, dia kata lembu apa ni, sekok dia tu dia berbesen-besen susu, orang lain sampai 30 ekor baru dapat banyak tu, dia sekok aja. Maka jadi takjub, jadi ajaib macam tu bagi yang demikian itu. Dan berkhabar-khabar ia pada dirinya, raja ni sudah mula terlintas dalam hati dia. Dia kata, di istana aku pun tak pernah ada lagi macam ni. Lembu pengawal aku duk bela pun cerai. Dia mai tu yang kata lintas dalam hati dia, berkhabar-khabar daripada dirinya dengan mengambil akan dia. Dia mula dah terlintas, dia nak rampas lembu ni. Maksud dia apa? Aku nanti balik pergi ke sana, ke pejabat, ke istana apa semua ni, aku akan perintahkan orang mai jumpa dia ni, minta lembu dia ni. Takkan dia tak bagi, aku raja. Baik. Maka datang ia pada pagi hari esoknya. Esok raja hak menyamar ni, dia pi ke kandang kawan ni hak belah lembu ni, diperahnya tengah barang yang ia perah dahulu. Itu dia. Maka keesokan harinya
esok hari raja ni pi ke kanan, tengok-tengok laki ni duk ada dah. Oh, dia sendiri menyaksikan laki-laki tu perah susu yang lembu yang raja ni semarin terlintas nak ambil lembu ni nanti. Keesokan harinya tuan ni, hak laki-laki ni perah dapat setengah aja pada kemarin. Maka berkata baginya, raja ni pun pergi jumpa terus dia ni. Pergi jumpa, dia kata apa? Dia kata, apa halnya perah hari ni kurang? Dia kata. Dia pun keluar daripada tempat dia menyorok apa semua, dia pergi jumpa, shake hand, salam apa semua. Dia tak pun cerita dia siapa dia. Dia kata, kemarin aku curi-curi tengok hang perah dapat banyak ni, hari ni pasal apa kurang? Adakah engkau peliharakan pada bukan tempat peliharaan gembala kemarin? Adakah lembu ni hari ni tak cukup makan sampai dia punya susu macam ni? Katanya, yakni kata laki-laki itu tiada. Dia kata, dah macam biasa, aku bawa dia pergi makan tempat biasa, dia pun sihat elok macam biasa. Dan tetapi aku sangka bahawa raja yang memerintahkan kita, dia kata, dia ni tak tahu kata dia ni raja. Laki-laki hak jaga lembu ni, dia kata, aku bagi makan macam biasa, lembu ni pun duk gemuk, tak ada kesik badan, tak ada, elok, sihat elok. Tapi aku duk sangka raja kita ni, dia kata, tu macam tu, aku duk sangka raja yang memerintahkan kita mencita-cita ia dengan zalim. Tu dia. Di sebalik kisah ni, sebagian ulama kata apa? Laki-laki ni maqam wali. Allah limpahkan rezeki, raja pun orang soleh. Dengan kepimpinan dia hak baik itu, orang-orang di bawah dia duk rasa nikmat tu, duk kecap nikmat tu. Tiba-tiba main satu hari, hak selama ni duk dapat katalah 30 besen susu ni duk dapat, hari ni dapat 15 saja. Pasal apa dapat 15? Dia ni duk semang dekat kawan ni, dia tak tahu kata kawan ni raja. Dia kata, aku duk sangka raja kita ni ada buat tak kena. Dia kata gitu. Aku duk sangka raja kita ni ada buat benda yang melibatkan kezaliman. Apa maksud zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahalli, bila letak tak sesuai pada tempat. Itu nama zalim. Zalim ni ialah kita ambil satu benda, kita letak tak kena pada tempat dia, tu zalim lah. Lembu ni dia ni punya, pasal apa? Hang sebagai raja nak guna kedudukan hang nanti, hang teringat dah, hang teringat aku nak balas lembu ni, aku nak rampas lembu ni. Sama ada hang nak bagi cara elok ataupun cara tak elok, aku nak lembu ni. Zalim lah. Dia kata kat kawan ni, dia kata apa? Dia kata kat raja menyamak ni, dia kata, aku duk sangka raja kita ni ada buat zalim. Dia kata, maka jadi kurang labannya, susu jadi kurang apa ni. Maka bahawasanya raja apabila zalim atau mencita dengan dia, yakni mencita-cita nak buat zalim, dihilangkan berkatnya, yakni hilang berkat pada negeri dan wilayah pemerintahan dia. Allah Ta'ala sekat berkat tu. Tuan-tuan, ulama kata hujan turun tapi tak berkat kat kita, boleh ke binatang je. Bumi subur tapi tak cukup untuk kita, tak cukup. Tuhan sekat berkat tu. Nah, begitu. Baik. Maka jadilah kurang labannya, maka taubatlah raja itu dan menjanji ia akan Tuhannya pada dirinya bahawa tiada ia hendak mengambil akan dia. Kemudian maka pergi pula esok harinya, maka diperahkan dia seperti adatnya. Jadi kembali asal balik, lembu tadi mengeluarkan susu yang banyak balik. Kesimpulan dia apa? Kawan ni tak tahu kata kawan tu raja, kawan tu pun tak perkenalkan diri dia raja. Cuma raja yang soleh ni sudah belajar satu benda, aku tak buat zalim lagi, aku baru terlintas nak buat zalim. Allah kerot rezeki rakyat aku, Allah hilang berkat rakyat aku, Allah hilang berkat pemerintahan aku. Tuan-tuan, yang ni benda yang perlu diinsaf bersama. Islam dia mengajak kita dengan kepimpinan, dengan kuasa yang Tuhan bagi, dia ujian dekat orang yang pegang jawatan tu. Banyak kita baca sejarah lembaran Islam, makmurnya
pemerintahan yang ada di zaman dahulu, zaman para sahabat, zaman Umar Al-Khattab, zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, zaman-zaman emas dia panggil. Kerana apa tuan-tuan? Kerana raja dia soleh, raja dia tu taat pada Allah, raja dia pegang sungguh hadis Nabi kata apa? Ittaquz zulma, takutlah kezaliman. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung, dan setengah daripada yang masyhur pada negeri Maghrib bahawa sultan sampai kepadanya adalah seorang perempuan, baginya kebun, ada padanya qasab, yakni tebu yang manis. Ini dia main lagi cerita juga, cerita raja di Maghribi no. Dia pula ada cerita dengan satu perempuan, yang perempuan ni ada kebun tebu yang cukup manis. Ada cerita dia. Wallahu a'lam. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah subhanallah.